Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Khadijah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya, Monica Genut Anak Legai dan ahli kumpulan saya, Winnie Chen Wen Wen dan Ivy Chai Ying Wei akan membentangkan tugasan 3 iaitu Sintaksis Bahasa Melayu BMM 1064. Berdasarkan soalan pembentangan kumpulan yang telah diberikan, kami akan menerangkan proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran. Oleh itu, kandungan yang kami akan bentangkan adalah ayat majmuk campuran yang akan dibentangkan oleh saudari Winnie, kemudian ayat majmuk gabungan yang akan dibentangkan oleh saudari Ivy, dan perbandingan ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan yang akan dibentangkan oleh saya sendiri. Yang pertama, ayat majmuk campuran. Saya akan menjelaskan tentang definisi ayat majmuk campuran dan contoh-contoh ayat bagi ayat majmuk campuran. Definisi ayat majmuk campuran. Menurut Abdul Hamid Mahmud 2000, ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk yang terbentuk daripada campuran antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Manakala menurut Nik Safia Karim 1993, ayat yang mengantungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai jenis ayat majmuk. Secara kesimpulannya, ayat majmuk campuran ialah ayat yang lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk campuran juga dikenali sebagai ayat kompleks. Ayat majmuk campuran dia boleh campur dengan 3 jenis. Yang pertama ialah campuran antara ayat tunggal dengan ayat majmuk, iaitu ayat tunggal tanpa kata huruf tanpa kata majmuk ialah ayat majmuk campuran. Contohnya, Ali suka bermain bola tetapi adik lelakinya suka membaca buku. Ayat tunggalnya ialah Ali suka bermain bola, manakala kata hurufnya ialah tetapi. Ayat majmuknya ialah adik lelakinya suka membaca buku. Contoh ayat bagi ayat majmuk campuran ialah Alia sedang membaca buku tetapi adiknya yang kecil telah lama tidur. Dan ayat tunggal ialah Alia sedang membaca buku tetapi itu ialah kata hubung, manakala adiknya yang kecil telah lama tidur itu ialah ayat majmuk. Yang kedua, campuran antara berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Contohnya, ayat majmuk 1 tanpa kata hubung tanpa ayat majmuk 2 ialah ayat majmuk campuran. Contoh, mereka mendaftarkan anak-anak yang naik ke tingkatan 1 yang telah lulus PCE tahun lepas. Ayat majmuk 1 ialah mereka mendaftarkan anak-anak yang naik ke tingkatan 1. Kata hubungnya ialah yang. Ayat majmuk kedua ialah mereka mendaftarkan anak-anak mereka yang telah lulus PCE tahun lepas. Contoh ayat bagi ayat majmuk campuran ialah Sandra dan Ali pelajar tingkatan 2F sedangkan Sani dan Fahmi pelajar tingkatan 2A. Ayat majmuk 1 ialah Sandra dan Ali pelajar tingkatan 2F. Ayat majmuk kedua ialah Sani dan Fahmi pelajar tingkatan 2A. Dan kata hubung ialah sedangkan. Yang ketiga, campuran antara berbagai-bagai ayat, iaitu deretan ayat-ayat. Ayat tunggal 1 tanpa ayat tunggal 2 tanpa ayat tunggal 3 ialah ayat majmuk campuran. Contohnya, pembakar
ketuhar yang sentiasa rosat itu dibagi lalu dijual oleh Siti. Ya, ayat ini digabungkan dengan kata hubung yang dan lalu. Ayat tunggal 1 ialah pembakar ketuhar itu dibagi oleh Siti. Kata tunggal 2 ialah pembakar ketuhar itu dijual oleh Siti. Manakala ayat tunggal ketiga ialah pembakar ketuhar itu sentiasa rosat. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ayat majmuk gabungan. Dalam tajuk ini, adanya konsep ayat majmuk gabungan dan pembentukan ayat majmuk gabungan. Konsep ayat majmuk gabungan, ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung. Ayat boleh juga disambungkan tanpa kata hubung apabila nada suara berfungsi sebagai penanda, iaitu disuarakan sebagai deretan pernyataan. Contoh ayat majmuk gabungan. Yang pertama, murid-murid berlari dan bernyanyi. Perkataan "dan" itu merupakan kata majmuk gabungan. Kedua, Ali kurus tetapi amat gemuk. Perkataan "tetapi" itu merupakan kata majmuk gabungan. Yang ketiga, Encik hendak pergi ke sekolah atau pejabat. Perkataan "atau" itu merupakan kata majmuk gabungan. Jikalau ayat-ayat yang digabungkan itu mempunyai unsur yang sama dan diulang, maka bahagian yang sama itu boleh digugurkan. Contoh ayat pertama, Ali bermain hoki. Ayat kedua, Ali bermain badminton. Kata hubungnya "dan". Ali bermain merupakan unsur yang sama dan diulang. Maka dalam ayat kedua, Ali bermain itu boleh digugurkan dan dicantumkan menjadi Ali bermain hoki dan badminton. Ayat yang dihubungkan adalah daripada jenis yang sama dan boleh berdiri daripada ayat penyata, ayat perintah atau ayat tanya. Tetapi ayat-ayat tersebut biasanya tidak boleh dicampur adukkan jenisnya. Contohnya, yang pertama, amat rajin belajar tetapi adiknya malas. Yang kedua, pergi masuk ke bilik dan tidur. Ayat terbitan yang merupakan ayat-ayat yang digabungkan dengan kata hubung dan perlu mempunyai hubungan makna untuk menjadi ayat tersebut gramatis. Contoh ayat yang pertama, Ali bermain bola dan adiknya bermain guli. Ali dan adiknya sedang bermain sesuatu, oleh itu kedua-dua ayat tunggal itu mempunyai hubungan makna dan ayat yang dicantumkan itu merupakan ayat yang gramatis. Contoh yang kedua ialah Ali bermain bola dan rumah itu terbakar. Ayat itu tidak gramatis disebabkan kedua-dua ayat tunggal tidak mempunyai hubungan makna. Pembentukan proses penggabungan ayat boleh digunakan untuk deretan beberapa ayat. Contohnya, pada cuti sekolah yang lalu, saya melawat datuk, nenek, pakcik, makcik dan saudara mara di kampung. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan perbandingan ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan. Yang pertama ialah ciri-ciri ayat majmuk campuran.
Ayat majmuk campuran boleh terdiri daripada pelbagai bentuk dan jenis ayat. Seperti yang telah diterangkan oleh Saudari Winnie, ayat majmuk campuran boleh dibentuk dengan ayat tunggal, kata hubung seperti tetapi, yang, dan gabungan 3 ayat tunggal. Ayat majmuk campuran juga yang dibina biasanya berbentuk panjang. Selain itu, ayat majmuk campuran boleh dicampur dengan satu jenis ayat majmuk dengan ayat majmuk yang lain. Seperti yang diterangkan oleh Saudari Winnie, ayat majmuk campuran terbentuk lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk panjangan. Oleh itu, ayat majmuk campuran dikenali sebagai ayat kompleks. Seterusnya ialah ciri-ciri ayat majmuk gabungan. Yang pertama ialah ayat majmuk gabungan terbentuk dengan menggabungkan beberapa ayat tunggal. Seterusnya, ayat majmuk gabungan dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan tetapi. Sebagai contoh, ibu memasak, ayah membaca akhbar dan abang mendengar radio. Seterusnya, ayat majmuk gabungan boleh terbentuk tanpa kata hubung. Contoh ayat ialah adik ke sekolah, ayah ke pejabat. Dapat disimpulkan bahawa ayat majmuk gabungan yang dibina biasanya berbentuk pendek. Seterusnya ialah jenis ayat majmuk campuran. Yang pertama ialah berbentuk keterangan. Contoh ayat ialah, Akilah tidak dapat pergi ke sekolah kerana dia tidak sihat. Kata hubung kerana digunakan dalam ayat ini menunjukkan ayat ini berbentuk keterangan. Yang kedua adalah jenis gabungan. Mimi, Wendy dan Amar bekerjasama membuat pembentangan ayat majmuk campuran. Kata hubung dan digunakan dalam ayat ini. Yang seterusnya adalah jenis relatif. Kami menonton wayang yang lucu itu. Kata hubung yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan ayat ini berbentuk relatif. Yang seterusnya adalah berbentuk komplimen. Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. Perkataan bahawa menunjukkan ayat ini berbentuk komplimen. Terdapat 3 jenis ayat majmuk gabungan. Yang pertama ialah gabungan yang susunan faktanya berurutan, yakni satu demi satu. Yang kedua ialah gabungan yang susunannya memberi maksud pertentangan fakta dalam ayat-ayat yang digabungkan. Yang ketiga ialah gabungan yang susunannya menggabungkan 2 ayat atau lebih menggunakan kata hubung yang berpasangan. Berikut adalah merupakan contoh ayat bagi ketiga-tiga jenis ayat tersebut. Yang pertama ialah Puan Anista baik orangnya. Malahan, jarang-jarang sekali ia memarahi pembantu rumahnya. Yang kedua, kakak memandang gambar di telefonnya sambil tersenyum. Penggunaan kata hubung malahan dan sambil menunjukkan ayat ini berbentuk gabungan yang susunan faktanya berurutan, yakni satu demi satu. Yang seterusnya ialah Mira belajar bersungguh-sungguh tetapi dia masih tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaannya. Perkataan tetapi menunjukkan ayat ini memberi maksud pertentangan fakta dalam ayat-ayat yang digabungkan. Seterusnya, baju kurung yang dibeli Alia terlalu mahal, padahal ada yang lebih murah. Perkataan padahal menunjukkan pertentangan fakta dalam ayat ini. Yang ketiga ialah, lebih baik kita pergi dengan bas daripada menaiki teksi. Yang kedua, adakah Amirul pergi melancong ke luar negara atau kabar angin sahaja? Perkataan lebih baik dan daripada menunjukkan
gabungan dua ayat atau lebih kata hubung yang berpasangan. Dalam ayat ini pula, perkataan adakah atau menunjukkan gabungan kata hubung yang berpasangan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.